Masuk hari ketiga, mesyuarat ketiga penggal kelima Parlimen ke-14 2022 berlangsung. Persidangan Dewan Rakyat hari ini antaranya dibentangkan perkembangan projek Tempatan Banjir yang sedang dilaksanakan kerajaan. Perincian lanjut bersama wartawan Mohan Chinasami di Parlimen. Mohan, teruskan. Baik Heza, 100 projek rancangan tempatan banjir atau lebih dikenali sebagai RTB bernilai 10.53 bilion ringgit yang telah diluluskan di bawah rancangan Malaysia ke-12 sedang dilaksanakan di seluruh negara. Program Ramalan dan Amaran Banjir PRAB Fasa 3 yang menerima belanja 450 juta ringgit turut dilaksanakan dengan dilengkapi 74 model ramalan dan amaran banjir bagi lembangan sungai utama yang bersikuh di seluruh negara. Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, kesemua projek dilaksanakan bagi mengurangkan kesan bencana selain melindungi penduduk. JPS telah pun meningkatkan kesiapsiagaan untuk musim monsun Timur Laut ini dengan menyediakan dan menambah baik aset-aset jabatan. Ini termasuklah menyediakan 284 buah pam, 203 buah kenderaan, 35 buah bot, 995 buah sistem telemetri di Semenanjung Malaysia dan 317 buah stesen telemetri di Sabah, Sarawak dan Labuan, 526 siren amaran, 77 kamera dan 605 tolok lurus sungai dan 966 tolok lurus kawasan bagi mengukur kedalaman sungai dan di kawasan tapak yang diukur. Jabatan Meteorologi Malaysia (MET Malaysia) menjangkakan keadaan cuaca sepanjang musim monsun Timur Laut dari November 2022 hingga Januari 2023 adalah lebih lembap di kawasan Timur Semenanjung, Timur Laut Sabah dan Barat Sarawak. Fenomena La Nina yang sedang berlaku kini dijangka akan berterusan sehingga awal tahun 2023. Baik, kaedah melalui red notice yang telah dikeluarkan oleh Polis Antarabangsa Interpol adalah lebih baik. Demikian tegas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkaitan dengan kaedah memburu low tech Joe atau JOLO. Jelas beliau ia menggunakan elemen kerjasama dan maklumat perisikan yang lebih tepat. Kaedah itu juga memerlukan mana-mana negara iaitu 195 negara anggota yang mempunyai maklumat berkaitan JOLO bertanggungjawab untuk menyalurkan maklumat tersebut kepada Malaysia bagi membolehkan tindakan ekstradisi dibuat. Setiap maklumat yang diterima mengenai keberadaan JOLO di negara asing sentiasa diteliti kesahihannya oleh pihak PDRM. Ia termasuk menggunakan saluran kerjasama pihak berkuasa di negara berkenaan berdasarkan saluran antarabangsa sedia ada dan berdasarkan kepada hubungan baik serta kerjasama dengan pihak berkuasa negara asing. Beliau menjawab secara bertulis pertanyaan ahli Parlimen Kepong Lim Lip Eng. Baik, meskipun pentafsiran tingkatan 3 PT3 dimansuhkan, penilaian penguasaan dan pencapaian murid diukur melalui pentafsiran secara sumatif dan dijalankan pada akhir tahun. Malah, ujian akhir sesi akademik bagi murid tingkatan 1 hingga 3 telah ditambah baik melalui penyediaan soalan yang setara dengan pencapaian pelajar di seluruh negara. Pelaporan ini bukan untuk tujuan perbandingan pencapaian antara murid atau sekolah. Guru juga boleh menggunakan maklumat diperoleh daripada pelaporan pentaksiran sumatif tersebut untuk merancang dan melaksanakan strategi yang lebih konstruktif dan bermakna bagi menggalakkan penglibatan aktif murid dalam pembelajaran. Ini seterusnya membantu meningkatkan penguasaan dan pencapaian mereka. Terima kasih. Yang Dipertua. Nombor 3 kepada Menteri. Beliau menjawab pertanyaan soalan ahli Parlimen Sikh Ahmad Tarmizi Sulaiman. Jelas beliau pentafsiran yang bersifat holistik dan berterusan melalui pentafsiran bilik darjah merupakan pendekatan terbaik bagi mengoptimumkan potensi murid secara menyeluruh. Baik, sebanyak 58.8 juta ringgit diperuntukkan bagi baik pulih 4,887 buah rumah nelayan di seluruh negeri Sabah sejak tahun 2012 sehingga kini. Peruntukan projek khas perumahan nelayan PKPN itu disalurkan melalui kementerian melalui Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM. Selain itu juga sebanyak 19 juta ringgit peruntukan di bawah program penempatan semula nelayan telah disediakan untuk membina 300 buah rumah baru untuk nelayan di Kota Belud
yang kini telah dilaksanakan oleh UPEN Sabah melalui Kementerian Pertanian dan Perikanan Sabah. Selain itu, isu kebajikan nelayan seperti program penempatan semula nelayan PSN turut diperkasakan. Manakala melalui program modernisasi vessel dan mekanisme tangkapan, kerajaan telah meluluskan dana berbentuk pinjaman RM6.93 juta dan pemberian allowance sara hidup nelayan darat sebanyak RM200 sebulan. Datuk Seri Ahmad Hamzah menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Papar Ahmad Hassan. Baik, sebelum Dewan berhenti berehat sekitar jam 1 tadi, bacaan pertama Rang Undang-Undang Perbekalan 2023 atau Bajet 2023 telah pun dibacakan oleh Timbalan Menteri Kewangan 1. Dan untuk pengetahuan anda, hari Jumaat ini dijangka akan berlangsungnya bacaan kedua oleh Menteri Kewangan yang akan disiarkan secara langsung di TV1. Sekian sahaja laporan saya dari Parlimen. Kita kembali bersama Hazel di studio. Mohan Shinasami, terima kasih.